yang melibatkan 230 mangsa yang diambil daripada 129 komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana, konco-koncoku. Welcome to my channel. Macam biasa, terima kasih kerana klik video ni untuk mengetahui konten yang saya keluarkan every week. Bagi siapa yang baru dan belum subscribe, please subscribe, turn on your notification untuk mengetahui konten-konten yang saya keluarkan. Dan juga please tengok konten-konten yang telah saya keluarkan sebelumnya, okay? Minggu ni saya akan tengahkan satu kes mengenai IT ataupun hack ataupun scam, iaitu kisah hacker Luis Mijangos. So, jom into the deep case. Berkemahiran dalam bidang IT bukanlah suatu yang mudah, okay guys. Tidak semua dan susah kita nak cari orang yang memang pakar dalam bidang IT ni, especially dalam menggodam untuk tujuan kebaikan, dan tidak kurang juga dalam tujuan yang negatif, okay. Tidak lain tidak bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Luis Mijangos ni adalah salah seorang penggodam yang boleh dikatakan paling menjijikkan di antara semua penggodam yang ada. Ambil kau anugerah dibagi. Yang lebih menyedihkan dan paling sadis, guys, Luis ni adalah seorang OKU ataupun orang kelainan ataupun kelebihan upaya. Jenis kelainan upaya Luis adalah dia tidak boleh bergerak daripada bahagian pinggang hingga ke kaki yang disebabkan oleh peluru sesat yang menembak dia pada usianya 17 tahun, guys. Dia lahir di Meksiko. Ayahnya seorang polis yang memang jadi buruan Samseng, guys, dan akhirnya ayahnya meninggal disebabkan dibelasah teruk oleh Samseng. Ialah polis kan. Peluru yang mengenai dirinya tu juga disebabkan oleh peluru sesat yang ditembak oleh Samseng berkenaan. Selepas beberapa ketika, ibunya memberanikan diri untuk membawa Luis ni untuk berhijrah ke negara lain dan bermastautin di sana, iaitu di Amerika Syarikat. Ibunya juga telah berkahwin dengan orang tempatan Amerika Syarikat yang memudahkan urusan mereka. Namun Luis ni lebih banyak menghabiskan masanya di dalam biliknya atau bersama kursi rodanya. Mungkin disebabkan dia malu ataupun rasa rendah diri sebab dia bergerak dengan bantuan kursi roda. Sepanjang dia berkurung di dalam bilik tu, dia mengasah lagi kemahirannya dalam bidang IT, berjaya menubuhkan satu syarikat di bawah namanya sendiri yang berkenaan dengan IT services, yang menjalani servis daripada online sahaja, daripada rumah. So senanglah. Yang mendapat pendapatan seminggu RM1,000 USD. Nampak lumayan kan? Tapi sebenarnya bisnes yang dia buat bukan sekadar normal IT services, tapi ada yang lebih daripada itu. Luis ni bekerja sama dengan penggodam ataupun hacker-hacker yang lain untuk menggodam kad kredit orang lain bagi menjana pendapatan yang mudah. Dan hasil daripada penggodaman tersebut telah dimasukkan ke dalam akaunnya. So kiranya akaun company itu hanyalah ingin menutupi mata pihak berkuasa dan juga ingin family-nya berasa bangga. Namun guys, Luis ni tidak puas hati tau. Macam dia tak rasa puas. Macam takkanlah ini je aku buat kan. So dia buat ataupun dia belajar benda lain pula, di mana bila dia belajar tu dia rasa puas dan dia rasa keyakinan dirinya bertambah. Dia mula mengkaji beberapa program penggodaman dan juga ada yang dibelinya. Dia kaji, dia olah dan dia buat cara dia sendiri. Hasilnya program yang sepatutnya ada tu hanya boleh mengawal 300 komputer. Tapi setelah diubah suai oleh Luis, dia berjaya dan boleh mengawal sebanyak 600 komputer, guys, dalam masa yang sama. Apa yang dia buat? Dia membuat konsep email berantai tau, yang macam iklan. Contohnya dia kata, okay, open this link can give you a channel free. Orang tekan, automatik akan membolehkan Luis ni keseluruhan mengawal komputer mangsa-mangsanya.
Mangsa pertamanya adalah seorang wanita yang berusia 20 tahun. So, semua data dalam komputer tu dia boleh akses, dan juga dia mula untuk memerhatikan perempuan tu melalui webcam, dan dia boleh tahu apa aktiviti perempuan tu setiap hari, termasuklah benda-benda yang sulit lah, of course. Sejak dari itu kan guys, dia mula ketagih tahu, dia cari lagi orang perempuan yang lain, dan juga dia tonton 4 video ataupun 4 webcam dalam masa yang sama untuk orang yang berlainan. Sedar peluang mengenai kelebihan yang dia ada, dia mula membuat satu servis baru di dalam company-nya, iaitu bahagian penyiasatan ataupun mengintip orang dengan menawarkan khidmat fully access ke komputer orang yang kita nak access tu dengan harga 150 USD satu komputer. So perniagaan baru Louis ni mendapat sambutan yang sangat hangat tau, macam goreng pisang panas lah, sebab memang ini baru pada ketika itu dan sangat laku di kalangan orang-orang yang sedang bercinta, tidak percaya kepada pasangan mereka sendiri. Sebelum ni dia membuat modus operandi dengan menghantar link kan. Berbeza pada kali ini, dia memalsukan identitinya kepada pelanggannya dan menghubungi orang yang ingin diakses tu. Dia terus bagi link, itu lagi mudah bagi dia lah. Seorang tu tiada possibility untuk tidak tekan link tersebut. So disebabkan aktiviti Louis ni dah pesat kan, dah laku, so wanita pun mula perasan tau, iaitu dorang perasan webcam dorang terbuka sendiri, and then tiba-tiba gambar dorang muncul dekat laman MySpace dan sebagainya. Sehinggalah pada satu ketika tu dia dapat job tau daripada seorang lelaki yang ingin menggodam komputer girlfriendnya, iaitu Gina Sanzes. Setelah berjaya mendapat akses daripada Gina untuk masuk ke komputernya, dia pun mencari bukti-bukti yang boleh dikaitkan dengan kecurangan Gina ni. Tapi sebaliknya, apa yang dia jumpa di dalam komputer tu adalah bukti penderaan teman lelaki Gina ni ataupun pelanggannya terhadap Gina. So maknanya Louis ni ada hati perut jugalah, dia rasa amat kesal dan juga kesian guys. So apa yang dia buat, dia cuba menghubungi Gina dan memberitahulah perkara sebenar dengan menggunakan email berkali-kali, tapi Gina tak reply. Tapi dia cuba lagi untuk berhubung dengan Gina dan memberitahu bahawasanya dia dalam bahaya ataupun boyfriendnya boleh mengakses komputernya secara fully. Sehinggalah pada satu ketika Gina ni bersetuju untuk chat dekat Yahoo Messenger. So dalam perbualan mereka ni, Louis berusaha untuk memberitahu kepada Gina apa yang terjadi, dan dia membagi bukti bahawa dia pun boleh akses ke dalam komputer Gina tu dengan bukti dia bagi gambar-gambar Gina sedang seksi or whatsoever. So Gina pun berasa terkejut dan sangat terancam lah. Dia dengan senyap-senyap menghubungi kawannya dan juga mereka telah membuat laporan polis. Penyiasatan selama 6 bulan telah dibuat selepas daripada laporan Gina. So dorang perasan bahawasanya bukan Gina saja mendapat nasib yang sama, tapi ramai lagi wanita telah membuat laporan sebenarnya, tapi dorang tak tahu punca sebenar. Bila kes Gina ni timbul, baru dorang boleh correlate lah antara satu kes dengan kes yang lain. So pada 8 Mac 2010, waran untuk menggeledah rumah itu telah dikeluarkan. Yang paling sadis guys, dari orang menyerbu rumah itu adalah hari kelahiran Louis yang ke-30. Sadis banget. 4 buah komputer riba, 100 kad memori dan juga sebuah telefon telah dirampas. Dan korang nak tahu tak, dalam peranti itu terkandung lebih 15,000 rakaman video, 900 rakaman audio, 300,000 gambar tangkap layar yang melibatkan 230 mangsa yang diambil daripada 129 komputer. 44 orang daripada mangsanya adalah dari golongan bawah umur. So FBI pun telah mengeluarkan waran lengkap pada 17 Jun 2010.
dia telah ditangkap pada 23 Jun 2010. Ketika itu dia di dalam biliknya guys. Perbicaraan dijalankan mendapati Louis bersalah dan mendapat hukuman penjara 6 tahun bagi kesemua dan berbagai jenis tuduhan. Selepas hukuman dibicarakan, Louis membuat permohonan maaf dan merasa amat menyesal atas perbuatan yang dia buat. Bagi Louis sebenarnya, bila dia memegang IT ataupun can access to anyone computer, dia rasa dia ada power. Tapi power tu hanyalah di bidang media sahaja ataupun di bidang IT. Sebaliknya di luar, dia berasa sangat tertekan dan merasa sangat rendah diri disebabkan oleh keadaan fizikalnya yang OKU. Juga guys, dipercayai dia sering menyalahkan tentang keadaan dirinya, kenapa dirinya menjadi sasaran disebabkan kesalahan orang lain, yang menyebabkan dia memang tak boleh berjalan langsung dan bergantung pada kursi roda. Dan ya, berakhirlah kes Louis ni, seorang hacker yang menjijikkan dan creepy jugalah. So apa pula pendapat korang mengenai Louis ni ataupun kes ni? Korang rasa berbaloi ke hukuman 6 tahun tu untuk dia, ataupun korang kesian dengan dia sebab dia seorang OKU? No offense dan bukan diskriminasi, just pertanyaan secara general. Jika korang ada pendapat ataupun ada kes-kes yang menarik, boleh komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letak di bagian description. Okay, sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum, hantar memang.